Secara rasminya, gandingan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Rafizi Ramli bersama pimpinan baru bermula hari ini. Fokus utama tentunya memperkukuhkan parti bagi menghadapi pilihan raya yang akan tiba bila-bila masa. Adakah gandingan baru ini bakal membawa dimensi baru kepada PKR atau ia hanya sekadar salin kulit? Itu yang nak kita bicarakan bersama di talian ketika ini penganalisis politik USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Selamat tengah hari, Prof. Selamat hari, Ji. Ya, Prof, bagaimana kita melihat gandingan Anwar Rafizi disokong kumpulan baru yang lebih muda mampu bawa perubahan kepada PKR khususnya sebagai persediaan berdepan dengan PRU 15 nanti? Ya, gandingan kedua pemimpin, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Rafizi Ramli akan sudah pasti membawa satu parameter baru dalam parti, apatah lagi kedua-duanya mempunyai kekuatan yang berbeza. Sebagai seorang pemimpin yang berwibawa, yang ada ketokohan, sudah pasti Datuk Seri Anwar akan menggunakan landasan platform parti untuk memastikan tidak ada usaha untuk memecah belahkan parti, apatah lagi dengan kehadiran Rafizi Ramli sebagai timbalan Presiden, itu akan membantu untuk memastikan kombinasi ini dapat bersedia berhadapan dengan pilihan raya agar mereka dapat mencapai sasaran untuk mendekati pelbagai kumpulan sasar pengundi. Saya percaya dalam fasa pertama selepas pemilihan parti adalah usaha untuk merapatkan barisan agar defisit kepercayaan tidak berterusan. Kerana lazimnya apabila sesuatu pemilihan parti berlaku, sudah pasti akan ada dua pasukan yang bertelaga sebelum ini sewaktu pemilihan masih mempunyai perasaan akibat daripada tidak mencapai hasrat keputusan yang diidamkan. Jadi yang pertama sudah pasti adalah merapatkan barisan. Yang kedua adalah perkukuhkan jentera parti, dan yang paling penting adalah agar di dalam parti tidak ada elemen sokong bawa rebah, kerana itu yang paling sukar untuk diatasi. Jika itu berlaku secara berterusan, bermakna itu boleh mengganggu gugat persiapan kombinasi ini. Di kombinasi baru ini, sudah pasti akan memberi satu cabaran besar. Bukan saja dalam parti tetapi juga di luar parti. Saya percaya kombinasi Datuk Seri Anwar dan juga Rafizi Ramli ini merupakan satu kombinasi yang menemukan seorang yang berpengalaman, seorang yang baru, dan kedua-duanya mempunyai pemikiran politik yang saya rasakan bersifat strategis untuk membolehkan mencapai keputusan yang lebih baik dalam pilihan raya akan datang. Ya, Prof, kita lihat ya, baru saja memegang jawatan timbalan Presiden, semalam Rafizi dilihat mengeluarkan kenyataan yang dianggap kontroversi kepada Anwar. Adakah ini petanda baik atau tidak kepada PKR? Saya rasakan bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh Rafizi Ramli yang menyoal tentang kedudukan Datuk Seri Anwar adalah untuk memapar bahawa wujudnya keterbukaan, wujudnya kebebasan, wujudnya amalan pendemokrasian yang berterusan walaupun sudah bertukar tangan bagi jawatan timbalan Presiden. Ini sudah pasti perlu diteliti, dihalusi dengan baik kerana kini Rafizi merupakan pemegang atau penyandang jawatan nombor 2 di dalam parti. Itu memerlukan komitmen dan juga rasa tanggungjawab dalam mempertahankan kedudukan parti. Sudah pastilah ia penting untuk memastikan tidak wujud kekeruhan ke atas kepimpinan, dan kenyataan-kenyataan seperti itu walaupun ada yang bertanggapan boleh membawa kepada perpecahan, tetapi saya percaya dengan usaha untuk menunjukkan keterbukaan dan juga tidak ada ketaatan yang bersifat ketaksuban, maka itu juga adalah usaha untuk mengimbangi kedudukan sokongan dalam parti. Barangkali mungkin selepas ini perlu wujud satu platform, landasan ataupun ruang untuk membolehkan kenyataan-kenyataan itu dibincang secara dalam, kerana apa saja yang berlaku dalam parti, apa saja kenyataan yang dikeluar oleh barisan kepimpinan tertinggi akan diperhati oleh mereka yang ada dalam parti dan juga di luar parti. Bagi Datuk Seri Anwar, sudah pasti ini dilihat satu
yang bukan baru kerana pernah berhadapan dengan kritikan dan juga pandangan yang melihat kepada kepimpinan beliau dari dalam parti, tetapi mengharapkan ini tidak berterusan sehingga boleh menjejaskan kredibiliti reputasi parti ketika berhadapan dengan pilihan raya. Walaupun ada yang bertanggapan ini satu yang baik, sudah pasti dalam tak kala berhadapan dengan pilihan raya itu perlu ditangani dengan lebih rasional, lebih praktikal supaya tidak melahirkan ketidakfahaman dalam parti. Ya, Prof. Siva, kita lihat juga sepanjang Kongres isu khianat antara yang paling banyak disebut ahli. Bagaimana pimpinan baru ini dapat merangka strategi supaya isu sama tidak berulang pada masa depan? Ya, saya percaya bahawa unsur pengkhianatan kepada parti, sebagaimana yang saya katakan, sokong bahawa rebah ini boleh berpanjangan jika tidak ada penghujungnya. Barangkali apa yang boleh dilakukan oleh parti adalah memastikan mereka yang tidak berminat ataupun tidak berpegang kepada asas pembinaan parti, kepada kepercayaan ataupun fahaman politik harus dibenarkan tidak berada dalam parti supaya mereka tidak menjejaskan persiapan dan juga perencanaan masa depan parti. Yang penting adalah sejauh mana kesetiaan kepada parti itu diutamakan supaya yang ada dalam parti adalah mereka yang benar-benar memahami dan juga menjadikan pegangan politik, fahaman politik PKR itu sebagai satu yang harus dijunjung, bukannya politik bersifat personality. Di sini pertembungan politik personality ataupun parti akan berterusan, melainkan ruang itu diperbaiki dengan meletakkan usaha secara berterusan ke atas memastikan unsur-unsur pengkhianatan yang wujud dalam parti itu dapat diatasi agar tidak menjejaskan keputusan yang bakal dicapai oleh parti. Dan Prof, boleh dikatakan barisan kepimpinan baru dibarisi ramai muka baru. Ramai orang lama tidak lagi berada dalam barisan kepimpinan. Adakah pembaharuan ini baik untuk PKR, terutamanya ketika nak hampir PRU ni, Prof? Ya, saya rasakan kehadiran pemimpin baru itu penting. Ini menunjukkan wujudnya satu kesinambungan dalam perubahan yang mahu dibawa. Tetapi waktu yang sama, pemimpin lama tidak boleh dibelakangkan. Kombinasi pemimpin lama dan baru itu akan memastikan prestasi yang lebih baik kepada parti. Pemimpin baru sudah pasti harus berpegang kepada ideologi politik PKR dan waktu yang sama melihat kepada pengalaman pemimpin lama agar mereka dapat saling menunjukkan sifat kepunyaan dan juga kebergantungan. Walaupun pemimpin lama sudah tidak lagi memegang jawatan penting dalam parti, itu tidak bermakna mereka harus disingkir ataupun dikeluarkan daripada parti. Saya percaya pengalaman pemimpin lama itu dapat membantu pemimpin ataupun muka baru, dan muka baru sudah pasti akan memunculkan pandangan, akal fikiran dan juga perancangan yang bersesuaian dengan ikut politik baru. Dan sejajar dengan itu, kita melihat kombinasi Datuk Seri Anwar, Rafizi Ramli juga akan menunjukkan satu kesinambungan kehadiran tokoh baru, figura baru, sosok yang lama tidak dibelakangkan. Pemikiran kedua-dua itu mampu untuk membawa masa depan yang lebih baik kepada PKR jika sekiranya kedua-dua kombinasi itu digunakan dengan baik. Baik, Prof, itu sahaja masa yang kami ada. Terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM.